Perkataan-perkataan ini selalu diungkapkan oleh golongan sufi. Dia kata apa? Dia kata kami melakukan ibadah tidak kerana rindukan syurga, bukan kerana takutkan neraka. Dan ada yang lebih ekstrim, ghulu. Mereka menyatakan sesiapa yang beribadah mengharapkan pahala. Pasal apa kau semayang tarawih ni? Tarawih ni pahala dia besar. Kenapa engkau semayang berjamaah ni? Berjamaah ni 27 pahala. Kenapa kau jamu orang makan buka puasa ni? Siapa yang jamu orang buka puasa ni dapat pahala besar. Kau telah syirik. Antaranya hadis yang dibawa oleh Syekh Muhammad ibn Saleh. Dia kata apa? Dia kata hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata apa? Dia kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan." Salawat, yakni salat 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat yang satu lagi, satu Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, mukaffirat ma bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Maksudnya kita puasa tahun ni, nak tunggu tahun hadapan, di antara tempoh masa itu Allah mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan. Okey tuan-tuan, saya berhenti dekat tu dulu. Saya nak sebut sikit berkaitan dengan hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah tadi. Apa dia hadis tu? Hadis yang Nabi kata, imanan wahtisaban. Seseorang itu berpuasa imanan, dengan penuh keimanan, keikhlasan, semata-mata melakukannya kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ihtisaban, mengharapkan pahala. Jadi berdasarkan hadis ini tuan-tuan, dalil yang menunjukkan bahawa bolehnya seseorang beramal mengharapkan pahala. Bolehnya seseorang beramal mengharapkan syurga. Sebab itu kita pernah jelaskan bahawa kononnya pandangan dan pendapat yang mengatakan aku melakukan ibadah bukan kerana syurgamu, tidak mengharapkan pahalamu, ialah suatu kenyataan yang berlawanan dengan nas. Perkataan-perkataan ini selalu diungkapkan oleh golongan sufi. Dia kata apa? Dia kata kami melakukan ibadah tidak kerana rindukan syurga, bukan kerana takutkan neraka. Dan ada yang lebih ekstrim, ghulu. Mereka menyatakan sesiapa yang beribadah mengharapkan pahala. Pasal apa kau semayang tarawih ni? Tarawih ni pahala dia besar. Kenapa engkau semayang berjamaah ni? Berjamaah ni 27 pahala. Kenapa kau jamu orang makan buka puasa ni? Siapa yang jamu orang buka puasa ni dapat pahala besar. Kau telah syirik. Dahsyat. Jadi kita kena buat, kalau orang tanya kenapa kau semayang? Kerana Allah. Pasal apa kau bersedekah ni? Kerana Allah. Tak boleh langsung ada nak dapat pahala, nak masuk syurga. Ini pendapat yang tidak betul. Hadis ni sebut
imanan wahtisaban, mengharapkan pahala. Nampak? Jadi dan kalau kita nak buktikan, tuan-tuan balik tengok sendiri. Saya akan sebut beberapa dalil. Tuan-tuan balik note dan tuan-tuan balik tengok. Bukti bahawa orang-orang yang beriman, apabila dia melakukan sesuatu, memang dimotivasikan, digalakkan, diberikan semangat untuk dia melakukan ibadat tersebut kerana mengharapkan pahala. Memang dia nak masuk pahala, dia nak masuk syurga. Jadi tuan-tuan yang berpuasa, yang berlapar, dahaga, semata-mata nak mendapatkan keredaan Allah dan meraih pahala yang besar. Antaranya Allah menyebut di dalam suratul Kahfi ayat yang ke-107 dan 108. Ni kita nak jawab semua kelompok yang kata, golongan yang kata tak boleh mengharapkan pahala, tidak ada dalil yang sokong pandangan ini, melainkan kata-kata Rabi'ah Al-Adawiyah, disandarkan kepada kata-kata Abu Nawas lah. Hanya kata-kata yang tah daripada mana yang diambil, tetapi Nas menyatakan bahawa bolehnya kita mengharapkan pahala. Jadi kita sebut, kalau tuan-tuan sedekah, tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan semayang berjamaah, tuan-tuan dapat pahala. Puasa dapat pahala, masuk syurga, selamat daripada api neraka. Ini memang disokong oleh Nas. Ini disokong oleh dalil-dalil Al-Quran. Jadi pendapat yang kata tak boleh kita beramal kerana pahala, tak boleh kita beramal kepada syurga, adalah orang yang terawang-awang di atas pendapat yang tak jejak bumi, bukan pandangan yang kuat dan kukuh dari sudut dalil. Antaranya dalam suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jelas Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka syurga Firdaus. Kalau tak boleh beramal mengharapkan syurga, kalau tak boleh beramal mengharapkan pahala, untuk apa? Soalan kita, untuk apa Allah Ta'ala sebut tentang syurga? Kalau tak boleh mengharapkan syurga, tak boleh mengharapkan pahala, untuk apa Allah menyebut? Kalau kamu beramal, kalau kamu melakukan amalan saleh, kalau kamu beriman, kami akan bagi syurga. Untuk apa kalau kita tak boleh berharap Allah sebut syurga? Jadi bila Allah sebut syurga, nak menunjukkan bahawa kita memang digalakkan dan kita memang diberikan motivasi untuk melakukan sesuatu itu bagi mendapat ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan juga boleh tengok di dalam surah Al-Isra ayat 57. Al-Isra ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Sesungguhnya mereka itu yang berdoa kepada Tuhan mereka. Mereka mencari jalan yang mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, dan mereka mengharapkan rahmatnya, dan mereka takut azabnya. Nampak? Allah kata golongan itu mereka yang yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmatnya, mengharapkan rahmatnya. Maksudnya mengharapkan pahala, syurga, keampunannya, dan mereka takut azabnya, takut nerakanya, takut kemurkaannya. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 57 sekali lagi menunjukkan bolehnya orang-orang beriman untuk beramal kerana mengharapkan pahala, syurga, rahmat, dan juga mereka beramal kerana takut untuk dibangkitkan dan diazab pada hari akhirat esok. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang isteri Asiyah, isteri Firaun, Asiyah. Apa yang dia minta? Tuan-tuan boleh tengok dalam surah At-Tahrim ayat 11. Tuan-tuan balik tengok surah At-Tahrim ayat 11. Doa dan permintaan isteri Firaun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan Allah menjadikan perumpamaan isteri Firaun bagi orang-orang yang beriman ketika dia berdoa, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga Firdaus, dan selamatkanlah aku daripada Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Apa yang isteri Firaun minta?
Asiyah, wanita yang beriman. Apa yang dia minta? Ya Allah, binalah sebuah rumah untukku di dalam syurga Firdaus. Jadi Al-Quran menceritakan tentang permohonan, pengharapan, permintaan yang diminta oleh Asiyah, iaitu istana, rumah di dalam syurga. Maksudnya dia masuk nak syurga. Itu antara dalilnya. Berikutnya juga kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam juga minta syurga. Nabi Ibrahim juga minta syurga. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 85, dan jadikanlah aku termasuk daripada orang yang mewarisi syurga yang penuh dengan kenikmatan. Asy-Syu'ara ayat 85. Kata Nabi Allah Ibrahim, jadikan waj'alni min warathati, jadikan aku daripada pewaris mereka yang diwariskan, yang diberikan jannati na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang minta? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Demikian juga tuan-tuan, di dalam hadis yang lain Nabi SAW yang terakhir daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mendengar Nabi berkata, apabila kamu mendengar muazzin melaungkan azan, sebutlah apa yang disebut oleh muazzin, kemudian bersalawatlah kepadaku. Sesiapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan membalas 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untuk aku al-wasilah. Wasilah itu apa? Suatu tempat di dalam syurga. Jadi Nabi suruh kita minta untuk dia tempat di dalam syurga. Nabi juga mengharapkan syurga. Nabi sendiri mengharapkan syurga. Sebab itu Nabi SAW menyebut, jika kamu berdoa kepada Allah, dalam hadis riwayat Bukhari, jika kamu berdoa kepada Allah, berdoalah supaya Allah memberikan kepada kamu syurga Firdaus. Jadi tuan-tuan, apabila kita diberitahu kelebihan-kelebihan amalan, untuk apa? Untuk memberikan semangat kita merebut amalan tersebut dengan pahala yang dijanjikan, tidak menjadi satu kesalahan. Adakah ia mencacatkan keikhlasan? Dia merosakkan keikhlasan? Dia membatalkan amalan kerana kita mengharapkan syurga dan pahala? Tak, sama sekali, berdasarkan kepada dalil-dalil yang saya baca tadi. Okey, itu jelas.